Negara di landasan tepat, kenapa perlu digugat? Di sebalik pelbagai cabaran dan rintangan, malah cubaan menebuk atap untuk menjatuhkan kerajaan masih berterusan sedar tidak sedar. Sudah lebih setahun Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia. Dalam tempoh setahun yang sudah berlalu itu, harus diakui Anwar telah berjaya mengemudi negara ke arah yang lebih baik, malah amat jelas hala tujunya. Walaupun pembangkang ternampak masih bising menjeritkan pelbagai isu untuk menghentam kerajaan, hakikat yang nyata ialah sokongan terhadap Anwar terus mengukuh dengan 152 daripada 222 ahli parlimen berpihak menyokongnya ketika ini. Sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelum ini ialah 5 ahli blok pembangkang secara terbuka turut menyokong kepimpinan Anwar. Pengarah Komunikasi Wanita Keadilan Pusat merangkap pemangku Ketua Penerangan Wanita Keadilan Pusat, Nur Aini Nordin, berpendapat dengan kedudukan sekukuh yang ada ini, malah mungkin terus bertambah, Anwar hampir tiada masalah untuk kekal mengemudi negara sehingga pilihan raya umum PRU ke-16 akan datang. Selain berjaya mengukuhkan kedudukannya, pentadbiran Anwar juga berjaya menarik pelaburan yang tambah meyakinkan untuk negara. Pelaburan daripada Amerika dan China khususnya terus menunjukkan peningkatan. Bahkan setiap kali beliau melawat negara berkenaan, sentiasa saja ada pelaburan baharu berjaya dibawa masuk. Anwar juga berjaya melaksanakan pembaharuan untuk rakyat seperti pelaksanaan subsidi bersasar dan gaji progresif yang akan menjadi kenyataan pada tahun hadapan, katanya. Semua itu memberi faedah yang besar kepada rakyat, terutama golongan B40 dan sederhana. Menurut beliau, satu lagi kelebihan yang nyata dimiliki Anwar ialah beliau semakin popular di peringkat antarabangsa. Dengan populariti PMX secara tidak langsung memudahkan beliau meletakkan nama Malaysia untuk lebih dihormati serta semakin harum disanjung di pentas dunia. Kejayaan diplomatik Anwar juga telah berjaya mengembalikan reputasi Malaysia sehingga diyakini pelabur asing, terutama syarikat teknologi tinggi Barat dan China. Ujar Nuraini. Dalam konflik di Palestin baru-baru ini misalnya, kegigihan PMX bersuara dalam pelbagai forum, pertemuan dan persidangan untuk menekankan perlunya usaha damai disegerakan. Benar-benar sesuatu yang membanggakan negara. Bahkan di suatu ketika di hadapan Presiden Amerika Syarikat sendiri, beliau bersuara secara terbuka membela perjuangan rakyat Palestin. Semua ini pada hakikatnya meletakkan nama Malaysia lebih mengharum, dihormati serta dipandang tinggi. Setahun yang berlalu di bawah Anwar, tidak diragui lagi negara ini lebih baik keadaannya. Diyakini pelabur dan suara kemanusiaan kita di peringkat dunia semakin didengari. Tahun hadapan dan tahun-tahun berikutnya, yakinlah berdasarkan kegigihan dan kerajinan Anwar bekerja yang seolah-olah tiada istilah penat dalam dirinya, negara kita akan bertambah baik dan semakin dihormati oleh negara luar. Dengan kejayaan peringkat awal membolehkan ekonomi negara, tiada sebab rakyat mempertikaikan kerajaan yang ada dalam menyempurnakan penggal pemerintahannya. Bagi Senator Abun Sui Anyet, kerajaan perpaduan yang ada pada waktu ini adalah terbaik dalam menjaga kebajikan penduduk di Malaysia Timur, khususnya Sarawak. Katanya arahan Perdana Menteri pada awal pemerintahannya iaitu apa-apa hak Sarawak yang ada di dalam Perjanjian Malaysia 1963, MA 63, perlu dilaksanakan dalam masa sebulan telah menjadi mercutanda tahap efisiensi yang dicita-citakan oleh pentadbiran beliau. Tempoh sebulan yang diarahkan oleh PMX itu melambangkan tekad politik beliau dan kerajaan perpaduan. Kita lebih bertuah lagi kerana yang diberi tanggungjawab mengetuai dan melaksanakan arahan tersebut ialah Datuk Seri Fadilah Yusof, Timbalan Perdana Menteri II dari Sarawak. Sempena hadirnya Tahun Baharu 2024 ini, semoga hak-hak Sabah dan Sarawak dalam MA 63 dapat dipulangkan tanpa bertangguh lagi kerana arahan PMX itu jelas, kata Abun Sui dalam satu kenyataan di Petik Suara Keadilan. Tegas Timbalan Pengerusi Keadilan Sarawak itu bukan sahaja hak-hak di bawah MA 63, hak-hak rakyat sebagai Bumiputera Sabah dan Sarawak juga perlu digali untuk diperteguhkan. Katanya hak orang Melayu sama dengan Bumiputera Sabah dan Sarawak, cuma agama Islam sahaja yang membezakan. Sebagai contoh, kata beliau, perkara 153 Perlembagaan Persekutuan
memberi hak sama kepada orang Melayu dan Bumiputera di Sabah dan Sarawak. Jelas, kerajaan perpaduan amat efisien dalam memberi keadilan dan kesaksamaan sama ada bagi penduduk Sabah, Sarawak atau Semenanjung. Oleh itu, tiba masanya pembangkang seharusnya memainkan peranan yang lebih bijaksana bagi memperbaiki pencapaian buat rakyat dan negara dan bukannya menggugat kerajaan yang telah dipilih. Tidak ada sebab pihak pembangkang terus-menerus mengkucak-kacirkan negara dengan nafsu serakah ingin menjatuhkan kerajaan yang sudah tepat di landasan dengan pelbagai langkah jahat sehingga menggugat ekonomi dan kestabilan politik negara. Sebabnya pembangkang perlu tumpukan kepada usaha semak dan imbang kepada kerajaan madani. Pembangkang boleh kembali mengeluarkan kuku dan taring ketika PRU16 sebagai tanda kedaulatan demokrasi. Rakyat sudah bosan dengan naratif lapuk dan murahan bawaan pembangkang yang tidak pernah berkesudahan. Kalau negara sudah berada di landasan yang tepat, kenapa perlu diganggu-gugat?